Soalan yang ke-9, silakan Tuan Manzri bin Nasib Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Datuk Dr. Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Yang Berhormat Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara di atas soalan yang dibentangkan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES menerusi Jabatan Alam Sekitar JAS sememangnya komited untuk kita memastikan pemantauan dan pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar dan tidakkan diambil kepada syarikat dan individu yang terbabit dengan jenayah alam sekitar. Sebagaimana kita semua sedia maklum, Akta Kualiti Alam Sekeliling telah pun dipinda dan ia telah diwartakan pada 6 Jun 2024 dan dikuatkuasakan mulai 7 Julai 2024. Jadi kalau dulu denda maksimum RM100,000, sekarang denda maksimum RM10 juta bagi kesalahan-kesalahan pencemaran air, pelupusan haram buangan terjadual, pencemaran minyak dan buangan ke perairan Malaysia. Ada juga hukuman penjara mandatory tidak melebihi 5 tahun dan nilai kompaun telah ditingkatkan. Kalau dulu RM2,000, sekarang maksimum tidak lebih 50% dari nilai denda maksimum kesalahan berkaitan. Jadi bagi memantapkan lagi operasi pemantauan dan penguatkuasaan, JAS telah mengambil langkah-langkah penambahbaikan termasuklah menjalankan penguatkuasaan secara berterusan ke atas premis-premis, meningkatkan pelaksanaan operasi secara bersepadu dengan agensi penguatkuasaan yang lain, memberi ulasan dan input teknikal kepada One Stop Center dengan izin yang diselaraskan oleh Plan Malaysia sebelum sesuatu projek diluluskan, mengadakan sesi libat urus dengan pihak industri, penggerak projek dan pihak berkepentingan yang berkaitan bagi memastikan Akta Kualiti Alam Sekeliling dan peraturan-peraturan di bawahnya difahami dan dipatuhi setiap masa, meningkatkan pelaksanaan dan keberkesanan program kesedaran awam, menyediakan program kursus kompetensi bagi mentauliahkan orang yang berwibawa supaya penggerak projek dan pihak industri mengendalikan pengurusan alam sekitar dengan cara yang diperlukan di bawah Akta, dan mengenakan tindakan tegas dengan pengeluaran notis arahan kompaun penahanan operasi kelengkapan gantung ataupun tarik balik lesen, perintah larangan dan tindakan mahkamah ke atas premis-premis yang didapati gagal mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling. Jadi ini antara usaha kita yang berterusan supaya bukan hanya denda dinaikkan tetapi penguatkuasaannya juga dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebenarnya soalan ini muncul kerana baru-baru ini ada pembuangan sisa toksik di kawasan saya di Parlimen Tenggara melibatkan kampung orang asli Pasir Intan dan juga di sekitar Fedah Lingyu. Tapi saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada pihak JAS, pejabat daerah yang sama-sama dengan saya masuk ke kawasan berkenaan. Soalan tambahan saya, adakah kementerian akan memperkenalkan teknologi dan kaedah alternatif yang lebih canggih, efektif dan terkehadapan untuk menguruskan sisi pertanian dan industri bagi mengurangkan kes-kes pembakaran terbuka ataupun pembuangan sisa toksik haram yang memunculkan pencemaran berlaku? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Pindaan yang kita lakukan ke atas Akta Kualiti Alam Sekeliling baru-baru ini ialah pindaan fasa pertama dari segi denda dan hukuman. Dan kita melihat kita perlu ada pindaan fasa kedua supaya kita lihat secara lebih mendalam kepada keseluruhan keperluan alam sekitar kita. Dan sebab Akta Kualiti Alam Sekeliling ini ia dibuat pada tahun 1970-an. Jadi sudah 50 tahun dan kita perlu memperbaiki beberapa aspek. Jadi tentang penggunaan teknologi yang disebut dalam kita isu berurusan dengan sisa dan sebagainya, ini sememangnya perkara yang kita sedang kaji dengan mendalam dan kita bangkitkan juga dengan pihak Kementerian Kewangan di dalam libat urus untuk input kita ke arah belanjawan 2025. Jadi itu kita sedar tentang keperluan tersebut dan insya-Allah kita tunggu berita baik hari Jumaat ini. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Ketua. Saya pertama sekali saya ucap tahniah di atas tindakan yang telah diambil. Cuma isu kita sekarang ni ialah ada dua. Yang pertama ialah isu kekurangan kaki tangan. Kita akui hingga setakat ni hanya 23 cawangan kita yang ada seluruh negara. Dan memang kekurangan staf serta peralatan ini adalah isu yang berpanjangan.
Soalan saya, apakah kerajaan bercadang untuk buat penambahan terhadap jumlah kaki tangan penguatkuasa dan bilangan cawangan-cawangan ikut negeri? Sebab kelewatan sampai di tempat kejadian menyebabkan kita hilang bukti dan tak boleh nak buat pendakwaan. Soalan kedua ialah rungutan daripada pihak industri, kos penghantaran sisa toksik, sisa berjadual ke pusat pelupusan kita dikatakan sangat tinggi, menyebabkan mereka ambil jalan pintas untuk melumpuhkan secara haram lah. Jadi persoalan saya ialah apakah pihak kerajaan untuk tidak menyemak semula kos tersebut supaya yang penting mereka hantar. Ya, kalau kos sangat tinggi, akhirnya mereka ambil jalan singkat dan penambahan pusat fasiliti untuk pusat pelupusan dapat ditambah lagi. Hingga setakat ini kita ada satu saja. Apakah pihak kerajaan untuk bercadang untuk penambahan? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Dan sememangnya kita sedar tentang kekangan dari segi kaki tangan. Dan dalam perbincangan yang kita adakan dengan Kementerian Kewangan, kita mencadangkan kalau kita boleh lihat model yang digunakan oleh pihak kastam. Misalnya bila dikenakan denda-denda dan sebagainya, kalau sekarang segala-gala yang dikutip itu akan pergi ke akaun yang disatukan. Akaun kerajaan tidak ada akses untuk JAS lah. Lepas itu kita pula kena minta semula dengan pihak Kementerian Kewangan. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita ada sebahagian daripada denda yang dikutip, kebetulan denda ini pula telah pun dinaikkan, dapat disimpan di peringkat jabatan dan ini dapat digunakan untuk kita pertama sekali meningkatkan penguatkuasaan dari segi kaki tangan, dari segi teknologi, makmal dan sebagainya, tetapi juga dapat menjadi satu insentif kepada pihak penguatkuasa dan JAS untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi ini dalam perbincangan dan kita sedang mengkajinya dengan lebih mendalam. Kedua ialah kita juga kita sedar tentang soal kos pelupusan tersebut dan ini kita akan terus berusaha untuk meningkatkan fasiliti-fasiliti yang ada sebab kadang-kadang misalnya kalau kita ada yang berpusat yang meliputi semua servis ada hanya di Negeri Sembilan kalau di Semenanjung. Jadi kalau mungkin mereka yang di utara ataupun di selatan dia agak jauh untuk menghantar barangan tersebut ke kawasan itu. Jadi kita sedang melihat sekurang-kurangnya mengikut beberapa zon kita ada pusat yang bersepadu supaya kos itu dapat diturunkan dan kita dapat mengatasi masalah pihak industri mengambil langkah pendek yang haram untuk melupuskan sisa. Terima kasih Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat,